Selamat sejahtera murid-murid, berjumpa lagi bersama saya Cikgu Muhammad Azmi dalam kelas pendidikan moral tingkatan 2. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran seterusnya, iaitu unit 5, iaitu adab dijaga persahabatan terbela. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak memperingati anda semua, pastikan bila anda sudah menonton video saya, anda perlu masuk ke dalam Google Classroom untuk melakukan aktiviti latihan pengukuhan, seterusnya mengisi kehadiran pada hari yang telah ditetapkan. Sekiranya anda tidak dapat berbuat demikian, saya akan upload semua bahan saya daripada video, latihan pengukuhan dan nota ke dalam grup WhatsApp kelas. Okey, tanpa membuang masa, kita lihat pada slide yang pertama. Okey, baiklah murid-murid, ini adalah unit 5, di mana tajuknya adalah adab dijaga persahabatan terbela. Okey, dalam unit ini anda akan belajar mengenai perlakuan adab dalam persahabatan, kepentingan adab dalam persahabatan, perbezaan perlakuan beradab dengan tidak beradab dalam persahabatan, batasan adab dalam persahabatan, yang seterusnya perasaan apabila dapat menjalinkan persahabatan yang beradab, dan yang terakhir amalan hidup beradab dalam menjalinkan persahabatan dalam pelbagai kaum. Okey, dalam unit 5 ni terdiri daripada masih lagi dalam bidang diri keluarga dan persahabatan. Okey, antara nilai yang akan kita pelajari ialah kebebasan bersahabat, kejujuran dalam persahabatan, toleransi dalam persahabatan, hemah tinggi dalam pergaulan dalam persahabat, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan memerlukan sahabat. Sahabat diperlukan pada setiap masa, tidak kira saat susah atau senang, gembira atau sedih. Persahabatan pada hakikatnya merupakan satu anugerah daripada Tuhan kepada manusia yang sentiasa memerlukan teman. Okey, di sini kita lihat perbezaan antara sahabat, rakan dan juga kenalan. Sahabat yang setia, kita tengok apa maksud sahabat. Sahabat yang setia dapat membantu kita apabila berada dalam kesusahan. Walau macam mana pun awak susah, dia boleh bantu. Ya, sekalipun dia susah, dia boleh bantu diri dia juga. Dia boleh bantu sahabat dia yang lain juga. Seterusnya, sahabat juga dapat mengurangkan kesedihan dan kebimbangan yang kita alami. Walaupun kita tidak ada hubungan kekeluargaan, sahabat berupaya mewujudkan hubungan yang mirip dengan hubungan persaudaraan. Manakala rakan pula ialah individu yang dapat berkongsi minat. Kongsi minat je. Kemudian matlamat dan kerjaya. Minat, matlamat atau kerjaya, salah satu. Dalam sebuah kumpulan seperti persatuan, kelab dan pertubuhan, rakan biasanya individu yang dapat mewujudkan kerjasama pada saat yang diperlukan. Okey. Kemudian manakala kenalan ialah individu yang pernah berinteraksi dengan kita tetapi kita tidak dapat mengesahkan identiti atau kewujudan sebenarnya. Okey, biasanya kita jumpa kat mana? Kita jumpa kat sekolah, kita jumpa kat laman web, kita jumpa dekat media massa. Okey. Mereka ni biasanya kita panggil kenalan lah. Kat sekolah memang kata kawan, tapi pernah kata awak berborak dengan dia? Anda hanya pernah berjumpa dengan dia, tapi belum tentu anda pernah berkongsi, belum tentu anda pernah berkongsi sesuatu minat ataupun berkongsi masalah dengan dia. Okey. Kadang-kala kenalan wujud sebagai hiburan dan pada masa yang sama boleh memberikan kebaikan melalui perkongsian pendapat dan penyelesaian masalah. Jarang sekali kita akan berkongsi pendapat dan penyelesaian masalah kepada kenalan, melainkan kita dalam sesuatu program yang kita akan kongsi lah. Okey. Seterusnya, tidak kira siapa pun, beradab dalam persahabatan perlu diutamakan untuk membina dan mengekalkan hubungan tersebut. Okey. Ini adalah
beberapa contoh perlakuan beradab dalam bersahabat. Yang pertama, menjaga keaiban sahabat, tidak membocorkan rahsia sahabat anda. Okey, dia ada rahsia walaupun benda tu tak penting bagi awak, tapi bagi sahabat anda itu penting, maka jagalah amanah itu sekiranya dia menceritakan kepada kita rahsia yang dia ada. Okay. Yang kedua, saling hormat menghormati, tidak mengejek sahabat anda dari segi perbuatan dia, dari segi perlakuan dia, daripada segi ucapan dia. Ada manusia yang gagap, ada manusia yang jalan sengit, okay? Ada manusia yang autism, sentiasa pukul diri dia, okay? Jangan hina dia, hormati dia, ikhlas memberikan tunjuk ajar, terutama dalam pelajaran. Okay? Sahabat-sahabat yang bagus biasanya tidak akan membiarkan sahabatnya ketinggalan dalam pelajaran. Yang seterusnya, bertoleransi, tidak menengking ketika bercakap. Okey, dengan kawan-kawan bercakap lemah lembut, sopan santun. Cikgu bercakap dengan kamu di kelas kuat, itu bukan menandakan cikgu kamu marah, bukan kata tidak boleh cikgu tidak bertoleransi, tapi ada situasi yang boleh kita bercakap dengan kuat. Waktu bila? Waktu kita main bola, panggil bola, takkanlah kita nak cakap perlahan-lahan. Itu sudah salah. Okey. Yang seterusnya, memberi sokongan, menasihati ke arah kebaikan. Sentiasa memberi sokongan kepada kawan kalau dia melakukan kebaikan. Sekiranya dia melakukan benda-benda yang tak baik, jangan beri sokongan. Dia mencuri, jangan, oh bagus kau mencuri tadi. Okey, tak elok. Okey, itu sokongan yang paling tak bagus. Okey. Adab dalam bersahabat melahirkan perasaan kasih sayang, hormat menghormati, okey, dan saling percaya. Okey, kalau kita tengok kat sini, apakah kepentingan adab dalam persahabatan? Yang pertama, mengelakkan perselisihan faham dan pertelingkahan, tidak membuat sesuatu yang boleh melukakan hati sahabat. Kalau prank itu boleh melukakan hati dia, jangan buat prank dengan dia. Okey, kalau sesuatu perkara yang bagi awak biasa pada orang lain tapi tidak pada sahabat anda, jangan lakukan. Kerana apa? Itu akan mengakibatkan perselisihan faham dan pertelingkahan. Yang kedua, menjaga hati dan perasaan sahabat, bercakap dengan sopan dan berhemah dengan sahabat. Sentiasa menggunakan kata-kata yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak menggunakan kata-kata yang kesat kepada sahabat-sahabat anda. Seterusnya, mempererat hubungan persahabatan. Bagaimana? Okey, salah satunya menziarahi sahabat ketika sakit. Boleh tak hari lain? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kenapa? Okay. Bila kita ziarah pergi rumah sahabat secara tak langsung, kita akan hubungan kita akan jadi lebih erat. Tapi nak menziarah, tengok waktu. Jangan waktu ketika keluarga dia makan. Jangan waktu ketika dia nak tidur. Jangan waktu ketika dia nak belajar, melainkan anda belajar bersama-sama. Okey. Seterusnya, yang ketiga, menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada sahabat. Jaga rahsia dan aib sahabat. Okey, yang seperti mana saya cakap pada mula-mula tadi. Okay. Aib sahabat kita, keburukan sahabat kita, jangan kita tunjulkan kepada awam, kepada orang sekeliling kita. Okay. Sekiranya kita buat sedemikian, insya-Allah kawan-kawan kamu akan respect dengan kamu. Kerana apa? Kamu dan percaya kepada kamu. Yes, kerana kamu mampu menyimpan rahsia, menyimpan keburukan kawan kamu di hadapan orang lain. Okey, seterusnya, meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab kepada sahabat. Sentiasa menjaga batas persahabatan. Okey, tidak melebih-lebih dengan hubungan persahabatan anda. Okey, jaga batas anda sebagai seorang rakan. Okey, seterusnya, ini adalah contoh perlakuan tidak beradab dalam bersahabat. Okay, dalam persahabatan. Yang pertama, mengkhianati rakan-rakan anda, mengkhianati sahabat-sahabat anda. Okay, ini biasanya yang paling kita takuti bila ada rakan. Okay, orang kata apa? Dalam kawan makan kawan. Kita tak nak benda macam ni. Okay, ini yang paling kita takuti. Yang kedua, menyebarkan keburukan sahabat. Yang ini pun sama. Okay, contoh perlakuan tidak beradab dalam persahabatan. Sebarkan keburukan kawan-kawan tu. Kawan-kawan tu sukalah, okay, contoh dia mengisap botol sehinggalah dia tingkatan 2.
okey, botol susu kan aib tu hanya dia beritahu pada awak je, dia tak bagi tahu pada orang lain. Jangan aibkan kawan awak di mana-mana sekalipun, di sekolah, di persekitaran taman persekitaran taman perumahan. Seterusnya, menghina sahabat anda. Macam saya sebut tadi, dia segi perlakuan dia, perbuatan dia, ucapan dia, jangan kita hina. Biasanya kita hina sahabat-sahabat kita, kita keji dia, kita ajuk dia. Jangan kepada sahabat-sahabat kita, jangan ejek kawan-kawan kita. Seterusnya, memungkiri janji. Yang inilah perkara yang patutnya kita jangan buat, terutama bila kita biasa buat memungkiri janji sampai ke besar, nanti kita akan jadi mungkir janji. Seeloknya daripada kecil kita belajar menepati janji. Sampai mana? Belum keluar rumah lagi, tapi biasanya kita dah sampai mana? On the way. Semua perkataan on the way, tak ada perkataan lain. Sedangkan anda baru bangun tidur. Ini adalah batasan dalam persahabatan. Bagaimana nak jaga batas persahabatan dalam pergaulan kita? Yang pertama, tidak mencampuri urusan peribadi sahabat. Jangan campur urusan peribadi, walaupun dia meluahkan semua masalah kepada kamu. Sekiranya dia tidak meminta bantuan dan tidak mahu menerima bantuan daripada anda, jangan campur urusan peribadi rakan-rakan anda, sahabat-sahabat anda. Yang kedua, tidak berprasangka buruk dan mencurigai sahabat. Tidak berprasangka buruk dan mencurigai sahabat. Sebab tu dalam bersahabat perlunya sifat jujur, amanah. Seterusnya, menjaga batas pergaulan lelaki dengan perempuan. Sekiranya sahabat anda itu adalah wanita, seorang perempuan, jangan berani anda untuk menyentuh dia, jangan berani anda untuk memegang dia. Kerana itu salah. Sekiranya rakan anda menuduh anda mencabul, bagaimana situasi anda dengan sahabat anda? Adakah akan berlaku persahabatan selepas itu? Mungkin tidak. Yang seterusnya, tidak menghina kekurangan sahabat-sahabat anda. Tidak hina apa saja saya cakap tadi, dari segi perbuatan, perlakuan dia, ucapan dia, fizikal dia, mental dia. Kita jangan hina kawan-kawan kita. Seterusnya, tidak melakukan tindakan yang boleh menyakiti hati sahabat. Kalau kita buat dengan rakan lain dan orang lain tak marah, tapi sahabat kamu sudah beritahu dia tidak suka, jangan kamu buat dengan sahabat kamu sedemikian rupa. Sekiranya anda melakukan, maka sahabat anda tersakiti hatinya, maka anda pun akan rasa tidak selesa untuk bersahabat dengannya selepas itu. Dan akhir sekali, tidak menggunakan barang sahabat tanpa kebenaran. Kalau kamu lihat kat sini, kita biasa pinjam barang dengan kawan-kawan, ambil je, tak perlu beritahu. Setengah orang setengah orang tidak. Kenapa? Kerana mungkin pesanan daripada ibu bapa mereka, jaga barang ini, jangan bagi kawan-kawan pegang, jangan bagi pinjam dengan kawan-kawan, dan dia terpaksa mengikut arahan ibu bapa. Dan sekiranya anda ambil barang tersebut tanpa kebenaran dan anda lupa pula, maka anda boleh dituduh sebagai pencuri lah selepas itu. Dan sekiranya anda mengambil, tapi dia dan anda pulangkan semula, dia tidak marah, tidak mengapa. Kalau dia marah, maka akan berlaku perselisihan faham antara kita dan sahabat kita. Kelas, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap anda semua faham terhadap pelajaran kita pada hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Dan saya minta, seperti mana sebelum-sebelum ini, sekiranya anda telah menonton video cikgu, saya harap kamu akan masuk dalam Google Classroom, ambil, lakukan latihan pengukuhan, kemudian download nota dan salin dalam buku nota pendidikan moral. Sekiranya anda mampu, anda boleh photostat, anda boleh print. Sekiranya anda mampu, anda boleh print. Lakukan yang mana anda rasa mudah, jangan tidak buat. Dan selepas anda lakukan
Dan selepas anda membuat latihan pengukuhan, membuat nota, membuat latihan pengukuhan, pastikan anda isi kehadiran pada hari ini. Okay. Semua bahan yang ada pada hari ini saya masukkan ke dalam Google Classroom saya dan juga WhatsApp group kelas. Okay. Kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Sebelum berpisah, yang mana belum like sila like, yang mana belum subscribe sila subscribe. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.